Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube kami, Pengetahuan Am. Dan hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan negara bangsa. Okey, dalam negara bangsa yang pertama kita kena lihat ialah konsep negara bangsa. Mari kita saksikan. Konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa merupakan bangsa idaman yang ingin dijelmakan oleh sesebuah negara. Konsep negara bangsa menjurus kepada sesebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa sentimen perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya, semangat kedaerahan yang boleh menghalang kepada pembentukan negara bangsa. Usaha ke arah pembinaan negara bangsa ini bukan mudah kerana pembentukan negara bangsa sukar berlaku melalui perancangan dan program, tetapi ia terbina hasil daripada proses menjadi di bawah asas sejarah yang terbina sejak dahulu. Seterusnya mari kita lihat kepada proses pembinaan negara bangsa. Terdapat 4 proses pembinaan negara bangsa ini. Yang pertama ialah bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai-nilai masyarakat. Jadi mari kita saksikan dengan lebih detail penjelasan satu persatu. Proses pembinaan negara bangsa. Yang pertama, bina negara. Proses pembinaan negara bagi sesebuah negara adalah tidak sama antara satu dengan negara yang lain. Proses pembinaan negara ini dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ada sesetengah negara pernah menjadi tanah jajahan, manakala sebahagian negara pula merupakan negara merdeka sejak awal penubuhannya. Justru itu, ada negara yang mencapai tahap perubahan yang cepat dan ada juga yang agak lambat. Proses kedua, bina bangsa. Perkembangan pada tahap kedua dimulakan selepas kemerdekaan 1957 dengan memperlihatkan bentuk perhubungan awal yang longgar antara kaum. Dasar pecah dan perintah British ini telah menyukarkan lagi proses ini berlaku. Begitu juga kesan Perang Dunia Kedua yang merenggangkan hubungan kaum Melayu dan Cina. Interaksi antara anggota masyarakat pada tahap ini berada dalam paras yang minimum. Sebagai contoh, mereka hanya bermasyarakat dalam bentuk pertemuan ketika menjalankan urusan perniagaan ataupun urusan harian seperti pekerjaan dan lain-lain. Secara keseluruhannya, tahap ini adalah tidak memuaskan hati kerajaan dan jelas amat minimum dalam usaha menyatukan sebuah warga negara pelbagai kaum sebagai suatu bangsa. Seterusnya, proses ketiga, penyertaan rakyat. Berdasarkan perkembangan tahap kedua adalah jelas proses pembinaan negara bangsa tidak akan tercapai tanpa penyertaan menyeluruh daripada keseluruhan rakyatnya. Ini bermaksud setiap anggota masyarakat mestilah berganding bahu dalam mewujudkan suasana yang dapat membantu wujudnya kesatuan yang dicari. Pada tahap ini, perhubungan antara kaum menjadi rencam dan wujud kepelbagaian. Proses keempat, pengagihan nilai-nilai masyarakat. Proses pembinaan negara bangsa Malaysia semakin hampir menjadi kenyataan. Toleransi, saling membantu dan persefahaman yang banyak meningkatkan tahap integrasi antara kaum di Malaysia. Biarpun begitu, tanpa usaha-usaha selanjutnya, proses mengekalkan momentum ke arah bangsa Malaysia yang satu seperti yang sedia ada akan menjadi kebingungan. Terdapat beberapa negara contoh di dunia yang mencapai tahap negara bangsa, iaitu Iceland, Portugal, Jepun, dan juga negara jiran kita, yaitu Indonesia. Salah satu contoh negara yang telah pun mencapai tahap pembinaan negara bangsa adalah Iceland. Walaupun penduduknya boleh dikaitkan dengan etnik Skandinavia yang lain, budaya dan bahasa kebangsaannya hanya terdapat di pulau ini dan tiada kumpulan etnik minoriti merentas sempadan. Malah, tanah daratan yang terdekat terletak jauh beribu-ribu batu. Contoh negara lain yang telah pun mencapai tahap pembinaan negara bangsa adalah Portugal. Walaupun dikelilingi oleh negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain, negara bangsa Portugis ini telah bertapak dalam bentuk yang lebih kurang sama sejak 900 tahun yang lalu. Negara contoh seterusnya adalah Jepun. Jepun merupakan contoh tradisi yang menunjukkan sebuah negara bangsa dalam amalan, walaupun Jepun mengandungi beberapa kumpulan etnik minoriti yang lain. Contoh lain negara yang telah pun mencapai tahap pembinaan negara bangsa adalah negara jiran kita, iaitu Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak kaum, misalnya seperti kaum Jawa dan juga kaum yang lain. Namun begitu, Indonesia telah pun mencapai tahap pembinaan negara bangsa.
Adakah Malaysia merupakan sebuah negara bangsa? Jawapannya, Malaysia bukanlah merupakan sebuah negara bangsa. Hal ini dikatakan mungkin kerana masih banyak lagi proses-proses dan juga faktor-faktor yang menjadikan sebuah negara itu gelar sebagai negara bangsa belum dicapai oleh Malaysia. Disebabkan itulah Malaysia bukanlah sebuah negara yang mencapai tahap negara bangsa. Mengapakah Malaysia masih gagal dalam mencapai tahap negara bangsa? Antara sebabnya adalah kegagalan rakyat Malaysia itu sendiri dalam menjadi seorang warga negara yang beradab pada sejarah negara. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang warga negara yang tidak beradab pada sejarah pembentukan negara akan menyebabkan lahirnya golongan yang biadab terhadap negara. Bentuk biadab yang mungkin akan berlaku adalah biadab terhadap agama, biadab terhadap hak istimewa kaum lain, dan juga biadab terhadap perlembagaan negara. Sebagai contoh, seorang ahli politik veteran DAP pernah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan Allah gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19. Kenyataan beliau ini telah menyebabkan ketegangan kaum. Malahan, ahli politik seperti ini akan menjadi duri dalam daging dalam proses pembentukan negara bangsa di Malaysia. Disebabkan itulah kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia ini menyukarkan proses pembinaan negara bangsa di Malaysia walaupun Malaysia telah lama mencapai kemerdekaan. Malaysia juga sukar mencapai tahap negara bangsa adalah disebabkan oleh kewujudan politik perkauman. Agama, kaum dan adat tidak sewajarnya dipolitikkan sekiranya ingin membina negara bangsa di Malaysia. Politik melaga-lagakan rakyat menggunakan isu kaum, agama mestilah ditolak. Jika dilihat sewaktu Malaysia belum mencapai kemerdekaan lagi, parti politik pada ketika itu misalnya seperti UMNO hanya memperjuangkan kaum Melayu. Bukti jelas kita dapat lihat Datuk Wan bin Jaafar yang ingin penyertaan kaum lain dalam UMNO tetapi ditolak mentah-mentah oleh kaum Melayu pada ketika itu. Jadi di sini kita dapat lihat proses pembentukan negara bangsa sejak awal lagi memang sangat sukar untuk dilakukan disebabkan oleh kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia. Malaysia juga sukar mencapai tahap negara bangsa adalah disebabkan oleh kewujudan Sekolah Vernacular Cina. Fellow Utama Institut Kajian Etnik kita, UKM, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Seng berkata, beliau mengakui bahawa sekolah vernacular ini memberikan kesan negatif terhadap pembangunan negara bangsa. Misalnya, sekolah vernacular Cina yang hanya menekankan etnik dan identiti bangsa dilihat terlalu melampau, di mana sekolah ini menekankan bahasa dan budaya Cina. Kewujudan sekolah vernacular menyukarkan pembinaan negara bangsa di negara kita kerana sudah lama sekolah-sekolah ini beroperasi menyebabkan sekolah vernacular ini sukar untuk dihapuskan. Sekiranya kita ingin melihat Malaysia mencapai tahap negara bangsa, sekolah satu aliran perlulah diwujudkan, manakala sekolah vernacular ini perlulah dihapuskan bagi merealisasikan proses pembinaan negara bangsa negara kita berjalan dengan lancar. Get